Kali ini kita akan mempelajari satu lagi topik yang berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Episod pembelajaran kita pada kali ini berkaitan reaksi penduduk di Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei terhadap pembentukan Malaysia. Di penghujung tajuk ini kita akan dapat mengetahui reaksi penduduk di Singapura, reaksi penduduk di Sabah dan Sarawak dan reaksi penduduk di Brunei. Cadangan pembentukan Malaysia yang diumumkan oleh Tunku Abdul Rahman di Singapura telah menimbulkan pelbagai reaksi di dalam negeri dan negara luar. Kita mulakan dengan reaksi penduduk di Singapura terlebih dahulu. Apakah reaksi dan tindak balas mereka terhadap pembentukan Malaysia? Adakah mereka bersetuju atau sebaliknya? Cuba kita lihat gambar yang dipaparkan pada skrin. Siapakah tokoh yang dipaparkan itu? Apakah beliau menyokong atau menentang pembentukan Malaysia? Sebenarnya beliau ialah Lee Kuan Yew, Ketua Menteri Singapura. Beliau bersetuju dengan penggabungan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu di dalam Malaysia. Lee Kuan Yew menyokong usaha gabungan ini kerana bimbang dengan pengaruh parti berhaluan kiri yang semakin kuat mempengaruhi di Singapura. Pada Disember 1961, Majlis Undangan Negeri Singapura meluluskan usul penggabungan ini. Walau bagaimanapun, parti politik di Singapura menentang pembentukan Malaysia. Antara parti politik tersebut ialah: pertama, Parti Buruh pimpinan David Marshall; kedua, Parti Rakyat Bersatu pimpinan Ong Eng Guan. Apakah tuntutan dua parti politik tersebut terhadap kerajaan Singapura? Untuk pengetahuan anda, mereka mengatakan pembentukan Malaysia merupakan satu bentuk penjajahan baru. Mereka menuntut agar kerajaan Singapura mendapatkan pandangan rakyat terlebih dahulu. Tahukah anda, hasil desakan parti pembangkang maka satu pungutan suara atau referendum telah diadakan pada 1 September 1962. Hasilnya, rakyat Singapura telah memilih untuk bergabung di dalam Persekutuan Malaysia. Kita sudah mengetahui apakah reaksi rakyat Singapura terhadap Malaysia. Bagaimana pula tindak balas masyarakat di Sarawak dan Sabah? Reaksi segera yang timbul di dua negeri ini ialah mereka menolak cadangan pembentukan Malaysia. Penduduk di kedua-dua negeri ini ingin kekal di bawah pemerintahan British kerana mereka belum ada keyakinan untuk membentuk pemerintahan sendiri. Apa yang sebenarnya berlaku di kedua-dua negeri ini? Jom kita bincangkan. Sebelum pengumuman pembentukan Malaysia, Parti Bersatu Rakyat Sarawak atau SUPP ditubuhkan pada bulan Jun 1959. Parti ini dipimpin oleh Ong Ki Hui. Majoriti ahlinya terdiri pada orang Cina. Parti ini tidak menyokong pembentukan Malaysia kerana bimbang Sarawak akan dikuasai oleh Persekutuan Tanah Melayu. Jangan lupa ya, ada juga parti politik di Sarawak yang menyokong pembentukan Malaysia. Misalnya, Parti Negara Sarawak atau PANAS. Parti ini telah ditubuhkan pada bulan April 1960 di bawah pimpinan Datuk Bandar Abang Haji Mustafa. Ahlinya terdiri pada orang Melayu. PANAS merupakan parti pertama di Borneo yang menyokong penubuhan Malaysia. Parti lain yang menyokong pembentukan Malaysia ialah Parti Kebangsaan Sarawak atau SNAP. Parti ini ditubuhkan pada bulan April 1961. Pengasasnya ialah Stephen Kalong Ningkan. Ahlinya terdiri daripada orang Iban. Parti seterusnya yang menyokong pembentukan Malaysia ialah Barisan Rakyat Jati Sarawak atau Berjasa. Parti ini ditubuhkan pada bulan Disember 1961. Parti ini diketuai oleh Abdul Rahman Yaakob. Berjasa merupakan parti berbilang kaum. Majoriti ahlinya terdiri daripada orang Melayu dan Melanau. Terdapat juga parti-parti lain yang menyokong Malaysia walaupun pada peringkat awal mereka menentang kerana mereka menginginkan kemerdekaan terlebih dahulu. Antaranya ialah Parti Pesaka Anak Sarawak atau Pesaka pimpinan Temenggung Jugah. Parti ini ditubuhkan pada bulan Ogos 1962. Pada bulan Julai 1962, telah ditubuhkan Sarawak Chinese Association atau SCA. Kebanyakan ahli kedua-dua parti ini terdiri pada orang Cina. Tahukah anda, gabungan Parti PANAS, SNAP, Berjasa, SCA dan Pesaka telah membentuk Parti Perikatan Sarawak. Peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober 1962. Kita beralih tumpuan kita kepada negeri Sabah pula.
Apakah keadaan di Sabah sebelum gagasan Malaysia dicadangkan? Untuk pengetahuan anda, di Sabah masih lagi terdapat parti-parti politik sebelum tahun 1963. Namun, beberapa buah parti politik ditubuhkan sebagai reaksi kepada pengumuman Tunku Abdul Rahman tentang pembentukan Malaysia. Tujuan parti politik di Sabah ditubuhkan ialah untuk mengemukakan pandangan serta mendapatkan sokongan tentang pembentukan Malaysia. Parti yang pertama ditubuhkan di Sabah ialah Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu atau UNKO pada bulan Ogos 1961. Parti ini dipimpin oleh Donald Stevens. Parti kedua ialah Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu atau USNO. Parti ini ditubuhkan pada bulan Disember 1961. Pengasas parti ini ialah Dato' Mustafa Datu Harun. Seterusnya, pada bulan Jun 1962 lahir Parti Kaum Dusun atau Kadazan. Parti ini dikenali sebagai Parti Pasok Momugun. Parti ini diketuai oleh G.S. Sunda. Muncul juga dua buah parti yang mendapat sokongan orang Cina iaitu Parti Bersatu Sabah pimpinan Koo Siak Chu dan Parti Demokratik Sabah pimpinan Peter Ching. Kelima-lima parti politik yang muncul di Sabah ini telah bersatu membentuk Parti Perikatan Sabah. Parti Perikatan Sabah telah mengemukakan tuntutan yang mengandungi 20 syarat yang dikenali sebagai Perkara 20. Tuntutan ini juga diterima oleh Sarawak. Tuntutan ini dapat melindungi hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah. Hak ini dikenali sebagai hak wilayah asingan. Jadi apakah perkara-perkara yang disentuh dalam hak wilayah asingan? Antara perkaranya ialah Ketua Negeri, Bahas Kebangsaan, Agama Islam, Hal Ehwal Imigresen, Kerakyatan, Peruntukan Keuangan dan Pelajaran. Menjelang akhir tahun 1961, ramai rakyat Sarawak dan Sabah menyokong pembentukan Malaysia. Mengapakah perubahan sikap ini berlaku? Perubahan sikap ini berlaku kerana usaha kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu menjelaskan gagasan Malaysia. Selain itu, perubahan ini juga berlaku kerana semangat perpaduan dan sikap toleransi yang diperlihatkan oleh Tanah Melayu. Juga kerjasama yang diberikan oleh pemimpin Sarawak dan Sabah. Sebelum kita akhiri episod kali ini, elok rasanya kita menyentuh tentang perkembangan yang berlaku di Brunei. Sultan Omar Ali Saifuddin menyokong gagasan Malaysia pada awalnya. Namun sokongan ini mendapat penentangan daripada Parti Rakyat Brunei yang diketuai oleh A.M. Azhari. Pembentukan Malaysia akan menghalang cita-citanya untuk menubuhkan kerajaan Kalimantan Utara yang terdiri daripada Sarawak, Sabah dan Brunei. Malah, Parti Rakyat Brunei juga menganggap gagasan Malaysia sebagai satu bentuk neokolonialisme. A.M. Azhari melancarkan pemberontakan Brunei di bawah Pasukan Tentera Nasional Kalimantan Utara atau TNKU pada 7 Disember 1962 tetapi menemui kegagalan. Beliau ditangkap dan mendapat perlindungan politik di Indonesia. Kesannya Brunei menarik diri untuk menyertai gagasan Malaysia. Berdasarkan perbincangan kita tadi, jelas bahawa penubuhan Malaysia menghadapi pelbagai halangan dan cabaran. Walau bagaimanapun, penentangan parti-parti politik terutamanya di Sabah dan Sarawak dapat diselesaikan dengan baik. Jadi kesimpulannya, sikap bekerjasama, bertolak ansur dan membuat perundingan merupakan jalan penyelesaian terbaik untuk menyelesaikan sesuatu masalah.
Sebelum kita mengakhiri topik perbincangan, elok kita rumuskan perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Melalui sesi pembelajaran tadi, kita dapat memahami dan mengetahui reaksi penduduk di Singapura, reaksi penduduk di Sarawak dan Sabah, reaksi penduduk di Brunei. Hingga berjumpa lagi dalam episod seterusnya.